Jangan kita makan rasuah. Nampak tuan tu? Itulah ustaz dulu cerdik-cerdik. Kadang-kadang kita tak cerdik. Kak Leha, uzur. Opa Cik, uzur. Makcik Piah. Makcik Piah pun uzur. Kalau kita tutup kelas, tak payah baca. Tak, dia kena kreatif. Nak baca taranum pun bawa dalam bahasa Melayu. InsyaAllah boleh belajar taranum. Bak sini rongkok dan hil aku nak hisab. Nak faham sudah. Kalau tak ada rongkok dan hil rongkok, Suria pun jadilah. Boleh wakil selayang tu tuan-tuan. Alhamdulillah. Ya, dan tidak lupa pada sahabat saya ni dari Cakap Jering, dari Bukit Gantang, Datuk Rosli, turut hadir pada pagi ni. Jauh datang tuan-tuan ni. Terima kasih datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Seronoknya datang ke majlis Maulidur Rasul ni tuan-tuan. Bunga mangga ada, ya, hamper ada, Masya Allah. Roti pun dapat, ayam mineral pun dapat. Amboi, baiknya siapalah yang sedekah tu, yang dah dapat lapang hati. Yang belum dapat, aku cukup tak tu, sempat tak sampai kat aku tu, insyaAllah tak sempat beli sendiri tuan-tuan. Inilah istimewanya majlis Maulidur Rasul. Sebab apa Ustaz Ahmad? Sebab itulah tanda gembira. Sebab tu kita di atas pentas ni pun kita ceria je. Sebab menunjukkan kegembiraan kita dengan kelahiran, tarikh kelahiran Rasulullah. Bila tanda gembira, mana boleh duduk senyap, diam. Itu bukan gembira tuan-tuan. Gembira hari ni cuba tengok. Yang datang pakai baju Melayu cantik, yang pakai jubah biru cantik, yang pakai jubah putih cantik, Kak Leha pakai tudung bawal, Makcik Nak pakai tudung siakap. Cantiknya ya Allah, tudung siakap. Semuanya cantik-cantik, menzahirkan kegembiraan dengan bentuk menghiasi cantik. Itu pun disuruh. Sebab tanda kegembiraan itu ialah subjektif. Baik, yang pertama Ustaz Ahmad, apa dia yang nak kata Ustaz, yang nak kata sambut maulud ni untuk apa? Sebagai tanda gembira, bersyukur kita dapat Nabi, kita jadi umat Nabi, kita seronok. Dalilnya apa? Sebab ada orang kata tak payah dalil. Kena sebut dalil. Sebab zaman sekarang tuan-tuan, zaman orang tanya dalil. Tuan-tuan boleh buka di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Yunus ayat yang ke-58. Jadi Kak Nak, Kak Leha, Kak Tipah tertipu. Ingat ni. Ingat ni. Surah apa? Surah Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatih wa bidzalikal falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah. Allah kata, wahai Muhammad, qul, katakan wahai Muhammad pada umat kamu, bifadlillah, dengan kelebihan daripada Allah, wa birahmatihi, dan rahmat daripada Allah, maka hendaklah kamu bergembira. Falyafrahu, apa yang kamu dapat itu, huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan dalam dunia ini. Apa maksud ayat ni tuan-tuan? Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi SAW, bila menafsirkan ayat ini, wahai Muhammad, dengan kelebihan daripada Allah dan rahmatnya daripada Allah, bagi tahu kepada umat kamu, wahai Muhammad, qul, cakap, bifadlillah, kata Abdullah bin Abbas, merujuk kepada ilmu. Dengan kelebihan ilmu yang Allah bagi pada kamu. Allah Ta'ala bagi pada kita ni ilmu, pengetahuan. Dengan sebab itu nombor satu, bergembiralah kita dapat ilmu.
Kalau kita tak ada ilmu, tuan-tuan, tak tahulah apa jadi pada kita. Kalau kita tidak diberikan ilmu pengetahuan, setarap kita dengan lembu, tuan-tuan. Setarap kita dengan binatang, gambar dia. Malah kadang-kadang lebih buruk daripada binatang ternakan. Tetapi kerana Allah beri kita ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat kita di sisi Allah tinggi daripada orang yang tidak ada ilmu. Dan syukur kita duduk di perkarangan Kafar ni. Ini tempat menuntut ilmu untuk anak-anak kita. Generasi yang akan datang. Tuan-tuan, jangan pandang rendah pada sekolah Kafar. Jangan tak nampak sekolah Kafar lah, UPKK apa ada. UPKK inilah yang akan pakai sampai mati. Saya ulang balik, tuan-tuan. Pelajaran yang diajar di sekolah Kafar inilah yang akan dipakai guna oleh anak kita sampai dia mati. Yang kita banyak belajar sekarang di luar ni, habis-habis sekolah habis. Habis SPM habis. Saya ni sekejap belajar sains, sekejap belajar sastra. Waktu saya belajar sains, saya belajar matematik tambahan. Saya belajar biologi, kimia, semua saya belajar waktu sekolah dulu. Habis-habis sekolah, matematik tambahan apa pun tak pakai. Punya duk hafal matematik tambahan depan naik angin. Nak jawab soalan. Habis-habis tak pakai, tuan-tuan. Yang pakai, tuan-tuan, sembahyang. Yang pakai baca Quran. Yang pakai buat haji. Yang pakai buat umrah. Yang pakai baca Quran. Di mana belajar? Inilah belajar. Jadi jangan duk anggap rendah, tuan-tuan. Tak hantar Kafar pun tak apa. Janji hantar SPM kata dia. Yang ni pakai untuk kita ni. Amalan dia orang. Maka dengan sebab ilmu itulah kata Allah, bergembiralah. Sebab tu apa program yang pihak sekolah buat, Kafar buat, masjid buat, kita bagi sokongan sebagai tanda gembira. Ini anak datang ambil hadiah, pak tak datang. Hari kecemerlangan, mak tak datang. Mesyuarat PIBG dua-dua tak datang. Nama pun mesyuarat PIBG. PIBG. Bila B tak datang, dia jadi benda lain lah. Tak pernah faham-faham, tak faham sudah. Nama pun PIBG. Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Bila bapa tak datang, yang datang apa? Buang B, jadi apa? Yang faham-faham, tak faham sudah, tuan-tuan. Apa benda ustaz ni ceramah? Itu saya kata, yang pandai faham-faham, tak faham sudah. Jadi kita bagi sokongan pada cikgu, kita bagi sokongan pada pentadbir sekolah untuk didik anak kita. Sebagai satu kegembiraan mereka dapat ilmu. Bukan senang, tuan-tuan, nak ajar anak kita semayang. Bukan senang, tuan-tuan, nak bagi faham anak kita tentang perkara yang berkaitan dengan Quran dan sebagainya. Tapi ada ustazah, ada ustaz, gaji tak mahal mana pun, tapi sanggup mengajar. Ustazah-ustazah pun pakai Avanza. Selalu saya jumpa Ustaz Ahmad, asal ustazah Kafar je pakai Avanza. Saya pun heran, pasal apa? Anak ramai kot. Yang kedua, wabirahmatih. Abdullah bin Abbas kata, merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah bergembira bila Allah bagi ilmu pada kamu, hendaklah kamu bergembira bila kamu dapat rahmat. Rahmat itu siapa? Rahmat itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kata Allah, bila kamu dapat dua benda ini, falyafrahu. Hendaklah kamu bergembira. Hari ini hari raya kita, tuan-tuan. Sebab tu kita bergembira. Jadi di mana yang salah hanya sambut Maulud Nabi ni? Kan saya beli baru speaker ni kan, tuan-tuan. Asal saya tinggi suara, dia pun tinggi sekali. Hendaklah kita bergembira. Elok dah, tuan-tuan. Hendaklah kita bergembira sebab Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala kata, bergembiralah kamu dengan Nabi kamu. Jadi tuan-tuan bergembira sajalah. Ada yang bergembira dengan selawat. Sebab ada orang, dia kata, apa selawat, menyanyi ni apa ini? Oh, yang menyanyi kau kata bida'ah. Yang gegar-gegar tak kata bida'ah. Yang mana faham-faham? Tak faham sudah. Kalau Al-Quran pun boleh dilagukan dengan lagu yang baik, selawat apatah lagi. Ni tuan-tuan nampak, Qori lah. Saya tak tunjuk abang sebelah ni. Qori antara bangsa.
Dia melagukan Quran tu. Alhamdulillah. Oi, sedap benar tuan-tuan. Kalau Quran boleh berlagu, takkan selawat tak boleh. Lagunya bagus. Tapi kalau Al-Quran dilagukan dengan lagu Hindustan, tak boleh. Alhamdulillahi Rabbil. Sepak lagi orang ni kan? Hang ni bawa lagu Hindustan, apa kejadahnya? Polis tembak, tak kena. Polis tembak, tak kena. Dia bawa lagu tu tuan-tuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan-tuan, kalau ada tu imam bawa lagu tu waktu sembahyang, ambil dia, campaklah lombong tuan-tuan. Tambahlah hutan, biar kerengga datang ni. Dia tak membawa lagu yang dibolehkan. Al-Quran boleh bawa lagu yang dibolehkan. Lagu Nahwan, lagu Rash, lagu Sabah. Silakan. Kalau lagu Al-Quran boleh ditaranumkan, takkan selawat tak boleh ditaranumkan. Makcik-makcik kita ni kalau baca Quran, asyik suruh baca, uzur Ustaz Ahmad. Itu pun masalah. Orang perempuan kalau belajar tajwid, Kak Leha baca Quran ni Kak Leha. Kak Leha uzur. Oh, uzur pula ya. Opah cik, opah pun uzur. Astaghfirullahalazim. Opah umur berapa? 78. Uzur lagi. Opah makan nyonya benar. Patutlah subuh. Sebab tu ustaz-ustaz dulu kalau dia mengajar tajwid, dia tukar lirik bahasa Melayu. Tapi kena tulis dalam tulisan Jawi. Engkau baca style bacaan Arab tapi tulisan Melayu, tulisan Jawi. Bahasa Melayu, tulisan Jawi. Uzur tak uzur boleh baca. Jangan kita makan rasuah. Nampak tuan tu. Itulah ustaz dulu cerdik-cerdik. Kadang-kadang kita tak cerdik. Kak Leha, uzur. Opah cik, uzur. Makcik Piah. Makcik Piah pun uzur. Kalau kita tutup kelas, tak payah baca. Tak, dia kena kreatif. Nak baca taranum pun bawa dalam bahasa Melayu. InsyaAllah boleh belajar taranum. Sini rongkok dan hil aku nak hisab. Nak faham? Tak faham sudah. Kalau tak ada rongkok dan hil rongkok, Suria pun jadilah. Boleh wakil selayang tu tuan-tuan. Tak guna punya. Aku ingat Arab, rupanya Melayu tuan-tuan ni. Itulah dia tuan-tuan. Begitulah kita menzahirkan kegembiraan. Kita pakai cantik, menzahirkan kegembiraan, kita selawat ke atas Nabi, sambut maulud, puasa pada hari Isnin, terpulang pada awal selagi mana taklah pada syarak. Sambutlah sebagai satu tanda kegembiraan. Apa-apa sekalipun yang berkaitan dengan Nabi. Awal kelahiran Nabi ke, nuzul Quran ke, Nabi naik ke langit ke, Nabi dapat wahyu ke, Nabi pindah ke Madinah ke, apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi, awak boleh gembirakan. Bukan hanya semata-mata Maulidur Rasul sahaja. Janda tu je mahal tu. Sebab baru ni Ustaz Ahmad, ada janda datang minang saya tu. Allah. Sampai sekarang terbayang-bayang, Mak. Allah. Umur dia 64. Allah. Itu yang terbayang tu. Saya pula 50. Dia kata, Ustaz, betul Ustaz tak menyesal kan? Tak terima ni? Tak, memang saya tak menyesal, Kak. Jangan menyesal tau. Tak, Kak, saya banyak penyakit, Kak. Saya cakap. Saya kencing manis, darah tinggi, jantung, santau. Tak apa. Itu yang Kak nak kahwin dengan Ustaz. Kak nak jaga Ustaz. Yelah Kak. Tak payahlah Kak. Duduk diam-diam lah Kak. Saya kata. Tapi kalau 24 tu saya fikirlah Ustaz Ahmad. 64 ni tak payahlah kita. Piwak tenang lah. Terbayang-bayang di mata, maka itulah yang selalu diingati oleh kita. Kalau kita terbayang-bayang tentang Nabi Muhammad, itulah orang yang ingat cinta kepada Nabi tuan-tuan. Masalah sekarang ni,
Nabi Muhammad ni di hati kita di mana letak dia? Sebab kita diletakkan kecintaan kepada makhluk ni siang malam pagi petang 24 jam. Asal drama je cinta, asal cinta je drama. Saya tengok jam 7 petang, drama jam 7, Megah Holding. Papa nak kamu kahwin dengan anak Tan Sri demi bisnes kita. Tapi Papa, Aiman dah ada pilihan Aiman. Jangan lawan cakap Papa. Oi, nampak tuan-tuan, itu drama pukul 7, Megah Holding nama dia tuan-tuan ni. Asal drama je bercinta, asal drama je cinta. Akhirnya orang duk ingat cinta pada makhluk. Kenapa tak tunjukkan cintaan kita kepada Nabi SAW? Tuan-tuan, saya selalu sebut dalam ceramah kita tentang satu ayat yang nama dia wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutan nama Nabi Muhammad. Kalau kita tengok tentang perempuan, semua orang perempuan jadi lagu. Semua nama perempuan jadi lagu. Rupa kamu yang cantik, mata kamu yang bulat, membikin pemuda jadilah gembira. Nampak tuan? Itu Piramli waktu muda tu. Itu Piramli waktu muda, kurus. Kalau tua sikit. Kalau dia tua, suara dia lain sikit. Kalau jodoh tak kemana. Itu dia tua. Dia lain sikit. Kalau Ramli Sarip, oh, Ramli Sarip, kau yang maha agung. Oh, seksa benar tuan-tuan. Haji Bakhil. Kalau Ramli Sarip lain. Gusan hari-hari Dinda bersamamu Kemelia. Lain sikit tuan-tuan. Kalau Jamal, lain pula. Azura. Kilauan bintang berkelip-kelip di langit tinggi, dan cahaya menari-nari di subuh sunyi. Azura. Itu lain pula. Cerita dia buat perempuan saja. Oh, Mas Ayu, Fatimah nan Ayu. Fatimah, nampak tu. Muslihah, oh Muslihah, tenenenenenen. Oh Jasnita pula tuan. Mana ada lagu Oh Kanzim, Tobat Lahum, tak ada tuan. Tetapi bila sebut seorang laki-laki, dia akan dipuji, disebut dengan kemuliaan. Nama dia apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kepujian Nabi, ya Nabi salam alaika. Tentang selawat, tentang sebutan Nabi Muhammad jadi pujaan. Yang lain-lain ni lagu orang perempuan je. Jarang nama lagu oh Rosli, jarang tuan. Tak ada. Tak ada. Hai. Tetapi lagu orang perempuan semua ada tuan-tuan. Junaidah ada. Muslihah ada. Zainab pun ada. Zai pun ada. Zai. Wahab. Yang tu ada tuan-tuan. Ada juga seselit nama Wahab tu. Zai. Wahab. Wahai kawan-kawanku, semuanya ke pantai. Wahab. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sekarang ni masalah dia, kecintaan kita kepada Nabi orang tak tonjolkan. Orang tonjolkan kecintaan pada kereta. Maka siang malam cerita dia Myvi saja. King Myvi. Dapatkan kehebatan King Myvi. Mampu meredah banjir di musim tengkujuh. Belilah Myvi. Oh, nampak tuan-tuan. Akhirnya orang sayang pada Myvi. Ada yang sayang kepada putih. Putih sangat. Kan? Gitu. Tuan. Nampak putih, pinggang kita pun putih, dapatkan geda. Bila orang cari, lari ke Australia, lari dia tuan. Yang mana faham-faham, tak faham sudah tuan. Dia mencintai pada kecantikan, mencintai pada harta, mencintai pada bola. Nasib baik menang 2-1 semalam. Kalau kalah Fras lagi tuan-tuan. Marah benar kita pada Harry Maguire tuan-tuan. Harry Maguire nama dia. Kita minat pada pemintang bola sepak, minat Messi, Ronaldo.
Yang paling diminati ialah Harry Maguire. Harry Maguire. Tuan-tuan yang saya hormati, sayang tuan-tuan, kecintaan pada Nabi tak ditonjolkan dalam televisyen, tak ditonjolkan dalam radio, sebegitu kerap ditonjolkan cinta-cinta pada yang lain. Sebab itulah kita buat program macam ni, supaya kita kenal Nabi kita, sayang Rasulullah kita, sayang Ahlul Bait baginda, sayang sunnah baginda, amalkan dia. Sebab dengan jalan ini sajalah anak-anak kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak jenuh tuan-tuan. Pagi tadi saya sebut dalam TV3 bab semayang. Dulu kalau bab semayang, lagu yang paling diingati sepohon kayu daunnya rimbun. Sebab itu yang diulang-ulang di kelas kafar. Di sekolah agama rakyat, sepohon kayu, sepohon kayu. Tuan-tuan, kalaulah kita boleh melekatkan dalam diri kita kecintaan kita pada Nabi, seperti mana melekatnya benda-benda yang lain, alangkah bahagianya. Kerana apa? Kerana cinta Nabi kena lebih daripada cinta pada diri kita sendiri. Cinta pada Nabi melebihi cinta kita pada mak bapak. Cinta pada Nabi melebihi pada isteri, suami dan anak-anak. Cinta pada Nabi kena melebihi rumah, tempat tinggal dan dunia tuan-tuan. Nabi manusia yang paling hebat yang kita kena cintai, lebih daripada segala-galanya. Hadis yang Ustaz Ridwan bacakan tadi. Siapa-siapa yang meletakkan benda lain mengatasi kecintaan pada Nabi, dia belum beriman. La yu'minu ahadukum. Tuan-tuan baca hadis yang Imam Ustaz kita baca tadi. Takkan beriman kamu sehinggalah kamu mencintai aku, yakni Rasulullah, melebihi diri kamu, mak bapak kamu, isteri kamu, suami kamu, harta benda kamu. Nombor satu yang aku cinta ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, saya suka bila adik-adik abang-abang qasidah kita ni, dia menyanyi lagu. Tadi saya sempat lagu apa nama tadi? Lagu apa tadi? Tola'an tadi? Tolama tadi. Lagu tu saya menyanyi lagu tu waktu saya belajar tahfiz Quran dulu. Zaman saya kuruh kerin dulu ni tu. 32 tahun tuan-tuan. 32 tahun saya meninggalkan alam tahfiz, alam sekolah tahfiz. Tadi saya dengar balik. Seronok lagu ni. Waktu saya belajar tuan-tuan, kena hafal lagu ni. Abtirid dunya bi zikril Mustafa. Oh, kena hafal lagu ni. Sebagai selingan dalam menghafaz Al-Quran. Termasuklah lagu ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, lagu tua lama ni tuan-tuan, P. Ramlee buat. Alangkah indah di waktu pagi, burung bernyanyi, burung berkicau menyanyi-nyanyi, terbang bebas di angkasa tinggi, hidup bersenang hati. Itu lagu P. Ramlee, ambil lagu ni. Lagu ni pula ambil pada lagu Turki. Oh, panjang cerita tuan-tuan. Tidak seperti burung disangkar, hatinya resah, hidupnya sukar. Tuan-tuan yang saya hormati, sepatutnya bila sebut saja Nabi Muhammad dalam hati kita, apa sahaja yang ada pada diri kita, kita bayangkan aku nak tiru Rasulullah. Ada orang kata, Ustaz, ambil cantik baju hari ni. Cantiklah, baju merah, ceria. Pasal apa? Pasal hari ni saya nak ikut Rasulullah. Rasulullah pakaian dia bersih. Duduk sebelah pula, ambil tu haji, wangi tu haji. Rasulullah mencintai wangi-wangian. Ambil tu haji, janggut segaknya. Rasulullah simpan janggut. Saya pakai minyak zaitun dekat janggut saya. Segaknya. Subhanallah. Asal jumpa orang bagi salam. Asal jumpa bagi salam. Asal jumpa bagi salam. Apa sebab kau rajin bagi salam? Sebab Nabi suka orang bagi salam. Tengok-tengok orang yang belakang tadi tak dapat air mineral. Tukang air mineral dah hilang ke mana lah tuan-tuan. Yang tengah-tengah tak dapat. Kita pun start motor pergi beli kat minimart. 200 botol lagi. Kenapa kau sedekah? Sebab Nabi suka bersedekah. Allahu Akbar. Tengok ada pakcik, kamu tak buat kerja lain, tak payah kerja lain.
Kerja menyambut tetamu biar aku yang sambut. Daripada depan sampai belakang. Kerja aku layan tetamu. Kenapa kamu suka layan tetamu? Sebab Nabi kata manusia yang beriman kepada Allah ialah manusia yang layan tetamu. Subhanallah. Apa benda pun yang dia buat tuan-tuan, dia nak kaitkan dengan Nabi supaya dia dapat pahala. Inilah orang yang cinta pada Nabi SAW. Tapi apalah tahap yang kita boleh buat. Kita tak mencapai tahap itu tuan-tuan. Ya, tengah-tengah hari hujan ke? Tak hujan kan? Tuan-tuan tak dapat nak balas jasa Rasulullah. Tak dapat tuan-tuan. Yang tuan-tuan duduk tengah panas ni, belum tentu lagi tuan-tuan nak dapat balas Rasulullah punya jasa pada kita. Allahu Akbar tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, setiap satu benda dia ada target. Setiap satu benda dia ada tanda. Setiap satu perkara ni tuan-tuan ada tanda. Kalau hati sudah suka, semua indah saja. Itukah tanda bunga kasih bermula di dalam jiwa. Memang benar kata Dinda, berkasih ada tanda, tetapi hati mana sanggup merana sepanjang masa. Tu nampak tu. Tapi lagu tu tak termasuk dalam lagu dalam filem saya, Ustaz Ahmad. Oh, dalam filem lain. Lagu filem lain. Tuan-tuan jangan lupa saksikan nanti saya dalam filem terbaru saya sebagai hero. Selalu pelakon tambahan je. Selalu pelakon tambahan tangkap orang tak puasa. Orang tak puasa ya. Kali ni saya berlakon sebagai hero, Ustaz Ahmad. Jangan main-main. Hebat. Saya minta watak orang jahat je. Supaya pengarah tak lepas. Saya kalau watak jahat, KL gangster, Kazim gangster. Kan? Sengat sama lu. Kasih tetak-tetak. Dia tak boleh Ustaz. Ustaz tak boleh. Lepas tu saya boleh bawa watak apa? Kata watak baik-baik lah. Jadi dia orang buat filem. Jadi saya jadi hero lah. Filem dia tentang saya. Cerita saya. Saya yang tulis skrip dia. Yang buat skrip dia. Jadi bila dah siap filem skrip tu, dia orang tanya saya, siapakah hero yang boleh bawa watak Ustaz? Saya kata kena cari hero yang iras-iras muka saya. Baru nampak feel. Siapa tu Ustaz? Saya jawab, yang iras muka saya Zul Arifin. Yang itu yang nampak iras sangat lah. Nampak tu. Gelak tu macam tak setuju je. Jadi tuan-tuan, lagu tadi tak dimasukkan. Lagu yang saya masukkan dalam filem saya tu Ustaz Ahmad, lagu apa Ustaz Ahmad? Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali. Dari jauh abang datang. Sejak lama adik kenang. Berpadulah kasih mesra. Terjalin rasa saudara. Sudah lama kenal suara. Baru kini jumpa muka. Inilah rahmat dari Yang Kuasa. Kita jumpa dalam bahagia. Manusia mempunyai rencana, namun takdir di tangan Yang Kuasa. Semoga pertemuan ini menjadi kekal abadi. Mungkin kita pisah lagi. Semoga jumpa kembali. Dah, boleh balik lah. Tepuklah sikit. Baik, silakan Datuk, terus. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, setiap satu benda dia ada tanda. Apa tanda awak cinta pada Rasulullah? Azam kita pada tahun ini, aku nak amalkan semua sunnah Nabi. Setakat mana yang aku boleh amal, aku nak buat. Aku tak nak lagi dah amalkan benda-benda yang tak kena-mengena dengan Nabi, tak ada kena-mengena dengan Islam. Aku tak nak hidup bergaduh, aku tak nak hidup putus silaturahim, aku tak nak bermasyarakat bermasam muka, aku nak jadi orang yang mendamaikan. Orang suka pada aku dan aku suka pada orang. Sebab itulah yang dibawa oleh Nabi SAW. Aku tak nak gaduh-gaduh dah. Ini azam aku sempena Maulidin Nabi.
Yang kedua, apa yang kita nak buat? Kalau Nabi menghadapi ujian yang macam-macam dalam kehidupan, aku juga ada ujian macam-macam. Apa ujian tuan-tuan sekarang? Ujian kita ialah duduk tengah panas, kemah tak ada. Oh, itu ujian tu Makcik Liha. Oi, tudung krim kuning tu, sabarlah kak, oi. Terbakarlah muka kang. Tak apalah, sekejap je. Itu ujian. Ujian kita yang bawah kemah ni apa? Air mineral dengan roti tak dapat. Daripada tadi aku tunggu-tunggu tak dapat-dapat. Buat bertenang kak? InsyaAllah nanti dapat 10 buku dapat kak. Ujian orang datang macam-macam tuan-tuan. Sabar. Sebab ujian yang datang pada Nabi lagi dahsyat. Sampai Nabi jadi ulul azmi. Sebab terlalu banyak ujian dia. Tapi Nabi sabar. Jadi tuan-tuan, jom kita sabar. Sebab yang sampai pada kita ni tuan-tuan, sedikit sangat ujian nak banding dengan Nabi SAW. Baik, sekarang kita cerah. InsyaAllah nanti redup. Sebab cerah tak selama-lamanya cerah. Redup pun tak selama-lamanya redup. Tuan-tuan tunggu lagi 5 minit, seminit kan redup lah. Langit tidak hidup, tidak selalunya indah. Langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam, itulah aturan Tuhan. Jadilah rumput dan lemah lembut, tak luruh dipukul ribut. Bagai karang di dasar lautan, tak terusik dilanda badai. Dalam sukar hitunglah kesyukuranmu, dalam senang awasi kealpaanmu. Setitis derita melanda, segunung kurniaannya. Setitis derita melanda, segunung kurniaannya. Setitis derita melanda, segunung kurniaan dia. Ulang balik. Setitis derita yang melanda, segunung kurniaan Allah akan sampai pada kita. Sebab tu tuan-tuan, kita sayang dengan Nabi kita. Kita cinta dengan Nabi kita. Kita sanggup berkorban untuk Nabi kita. Ini dia tuan-tuan yang lambang cinta kita. Apa yang Nabi suka aku buat, apa yang Nabi tak suka aku tinggal habis. Aku sayang kepada Nabi aku. Sebab apa? Sebab dia perintah Allah. Sebab apa? Sebab Nabi sayang aku lebih daripada aku sayang pada diri aku sendiri. Sebab apa? Sebab Nabi akan bagi syafaat di hari kiamat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita jadi umat Nabi Muhammad. Allah muliakan kita sebab kita ni bernabikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling pendek umurnya tetapi paling bangkit awal di hari kiamat. Umat yang paling pendek umurnya, yang paling akhir sekali tetapi paling awal masuk ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir tuan-tuan, ada orang kata yang korang disambut tengah-tengah panas ni, apa ke benda ni? Kita jawab, Maulidun Nabi. Apa benda Maulid Nabi? Kami suka dengan kelahiran Nabi. Apa dalilnya? Tadi saya sebutkan surah Yunus ayat 58. Tuan-tuan, tadi semayang duha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Tadi kita semayang subuh, Allah bersumpah wal fajr, demi waktu subuh. Nanti asar, wal as, demi asar, demi waktu. Allah bersumpah. Nanti malam terbit 13, 14 hari bulan akan terbit bulan, demi bulan Allah bersumpah. Sekarang matahari Allah pernah bersumpah wasyamsi. Allah bersumpah demi matahari. Tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan hafiz Quran, tiga orang depan ni tuan-tuan hafiz Quran. Allah pernah bersumpah dengan Al-Quran, demi Al-Quran yang bijak, wal Quranil Hakim. Allah pernah bersumpah dengan bumi Mekah, wal
wa hadzal baladil amin. Allah sumpah dengan negeri Mekah. Allah pernah bersumpah dengan waktu. Allah pernah bersumpah dengan bintang. Allah pernah bersumpah dengan Al-Quran. Benda-benda yang Allah sumpah ni tuan-tuan, semua benda hebat. Langit benda hebat, matahari benda hebat, Quran hebat, malam hebat, siang hebat. Pernah tak Allah bersumpah dengan orang? Pernah tak Allah bersumpah demi orang? Ada tuan-tuan. Maknanya orang tu hebat. Hebat. Ya. Tuan-tuan buka di dalam surah Al-Hijr ayat 72. Allah pernah bersumpah dengan orang. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umur kamu wahai Muhammad, sesungguhnya umat Lut berada dalam kemabukan. Dalam surah Al-Hijr ayat 72, Allah Ta'ala kata apa? Demi umur kamu wahai Muhammad. Kalau Allah memuliakan umur Nabi Muhammad, apasal kita tak boleh memuliakan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Daripada baginda belum lahir sudah dimuliakan, ketika dilahir dimuliakan, dalam perut ibu dimuliakan, dilahir dimuliakan, kecil dimuliakan, remaja dimuliakan, tuanya dimuliakan, wafatnya dimuliakan, sampai sekarang dimuliakan, sampai kiamat dimuliakan. Nabi yang iman dan kemuliaannya setiap hari naik, maka seluruh umur Nabi itu dimuliakan oleh Allah. So kalau Allah memuliakan Nabi Muhammad umurnya, kenapa kita tidak boleh memuliakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah. Tuan-tuan, nama Nabi Muhammad banyak, ada 200 nama, 201 nama. Salah satu namanya ialah Toha. Salah satu nama baginda ialah Yasin. Saya cakap pada tuan-tuan tadi kan, insya-Allah tak sampai 5 minit cuaca akan mendung balik. Sabarlah. Dia takkan selama-lamanya panas tuan-tuan. Jadi nama Yasin, nama Toha ialah nama umat, nama merujuk kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ada selawat yang ada sebut Toha dan ada sebut Yasin. Jadi tuan-tuan, sebagai penutup program kami pada pagi ini, marilah kita sama-sama bangun dan kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.